Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam Flick Classroom Sains tahun 6. Tajuk kita pada kali ini ialah pengawetan makanan. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah: pertama, menilai 3 hingga 5 ciri makanan yang rosak melalui pemerhatian pelbagai media. Kedua, menghubungkaitkan kerosakan makanan, pengawetan makanan dan mikroorganisma dengan betul. Ketiga, memerihalkan 5 hingga 11 contoh kaedah pengawetan makanan melalui pemerhatian pelbagai media. Kriteria kejayaan kita pada kali ini: pertama, mengenal pasti ciri-ciri makanan yang rosak dengan betul. Kedua, menakul punca kerosakan makanan dengan betul. Dan yang ketiga, membanding bezakan kaedah-kaedah pengawetan makanan dengan betul. Baiklah murid-murid, makanan adalah satu keperluan yang penting kepada kita. Manusia memerlukan makanan dan manusia makan pelbagai jenis makanan. Walau bagaimanapun, sesuatu makanan jika dibiarkan dalam tempoh yang lama, makanan tersebut tidak boleh dimakan oleh kita lagi. Mengapa? Kerana makanan tersebut telah pun rosak. Makanan rosak mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, dari segi baunya, makanan yang rosak berbau busuk. Kedua, berasa masam. Ketiga, berubah warna. Terdapat makanan yang berubah kepada kehitaman atau kekuningan. Dan yang keempat, perubahan tekstur atau bentuknya. Terdapat makanan yang berlendir, berbuih, layu maupun berkulat apabila ia telah rosak. Baiklah murid-murid, daripada jenis-jenis kerosakan makanan tersebut, boleh kita kelaskan apakah jenis-jenis makanan dan ciri-ciri kerosakan makanannya. Pertama, sebagai contoh, daging ayam. Apakah ciri kerosakan bagi makanan ini? Ya, warna kehitaman, berbau busuk dan berlendir. Sayur-sayuran, layu dan kekuningan. Buah-buahan, berkulat dan berubah warna. Ikan, berubah bentuk dan berbau busuk. Roti dan nasi, lembik, berlendir, bertompok hitam dan berbau masam. Dan susu, berasa masam, berketul-ketul dan berbuih. Ini adalah contoh-contoh makanan yang rosak dan ciri-ciri kerosakannya. Baiklah murid-murid, apakah yang menyebabkan suatu makanan itu rosak atau tidak boleh dimakan lagi? Boleh tak murid-murid berikan inference atau sebab roti tersebut berkulat selepas 2 minggu? Adakah disebabkan kita menyentuhnya? Ataupun disebabkan kita membiarkan roti tersebut di atas meja dalam tempoh yang sangat lama? Inference yang terbetul ialah perlulah mengaitkan dengan fakta sains. Apa yang menyebabkan roti itu berkulat atau rosak? Ia disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Mikroorganisma yang menyebabkan makanan menjadi rosak dan tidak boleh dimakan lagi. Baiklah murid-murid, setelah kita mengetahui tentang kerosakan makanan, tentu sekali kita perlu mencari jalan bagaimana untuk memastikan makanan-makanan ini tahan lama. Manusia telah menemui cara bagaimana untuk mengekalkan makanan supaya tidak rosak atau tahan lebih lama. Kaedah ini dinamakan sebagai pengawetan makanan. Pengawetan makanan ialah proses yang dilakukan untuk mengelakkan makanan daripada rosak atau menjadikan makanan lebih tahan lama. Sejak daripada zaman sebelum Masehi lagi, pengawetan makanan telah dijalankan oleh manusia. Pada zaman sebelum Masehi, manusia memasak makanan menggunakan unggun api supaya makanan itu tahan lebih lama. Terdapat juga kaedah di mana manusia menyimpan makanan di satu tempat atau mengeringkan makanan tersebut. Tujuan ini adalah untuk supaya makanan tahan lebih lama. Dan setelah zaman berubah, teknologi pengawetan makanan juga semakin berkembang maju. Dan kini, manusia menggunakan sejenis bahan kimia untuk mengawet makanan. Apakah contoh kaedah pengawetan makanan? Terdapat 11 contoh kaedah pengawetan makanan yang murid-murid perlu fahami. Kita pergi satu persatu. Pertama, kaedah pendidihan. Kaedah pendidihan ialah memanaskan makanan pada suhu yang tinggi.
Makanan yang dididihkan akan membunuh mikroorganisma yang boleh merosakkan makanan. Terdapat pelbagai jenis makanan yang perlu dididihkan atau dimasak. Sebagai contoh, serunding. Serunding ialah antara contoh makanan yang boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Seterusnya, penjerukan. Kaedah penjerukan ialah kaedah di mana merendam makanan di dalam satu larutan gula dan garam. Kaedah ini menyebabkan keasidan yang tinggi dan mikroorganisma kurang aktif. Sebagai contoh, buah mangga dijerukkan. Itu juga dengan timun dan cili. Ini adalah contoh-contoh bahan makanan yang boleh dijerukkan supaya boleh bertahan selama beberapa bulan. Seterusnya, pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum adalah proses di mana udara dibuang daripada bekas dan pembungkus makanan. Ini untuk mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma. Contoh-contoh makanan yang menggunakan pembungkusan vacuum ialah seperti makanan-makanan mentah, daging, ayam, sausage dan juga sayur-sayuran. Seterusnya, pengeringan. Kaedah pengeringan ialah kaedah di mana untuk menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan dengan cara mengeringkan di bawah cahaya matahari ataupun menggunakan ketuhar. Kaedah ini menyebabkan mikroorganisma tidak aktif kerana kekurangan air. Contoh-contoh makanan yang dikeringkan ialah ikan kering, asam gelugur maupun mihun kering. Contoh lain ialah udang kering dan juga susu tepung. Susu tepung menjalankan proses pengeringan menyebabkan ia tahan lama. Seterusnya murid-murid, penyejuk bekuan dan pendinginan. Apa beza penyejuk bekuan dan pendinginan? Baiklah, penyejuk bekuan ialah kaedah di mana menyimpan makanan pada suhu takap beku, iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Manakala pendinginan pula ialah kaedah menyimpan makanan pada suhu di bawah 18 darjah Celsius. Murid-murid boleh melihat contoh ini. Peti sejuk di rumah masing-masing. Bahagian atas ini adalah bahagian penyejuk bekuan, di mana bahagian ini disimpan bahan-bahan seperti bahan-bahan mentah, ayam, daging, ikan dan aiskrim. Manakala pendinginan ialah di bahagian bawah, di mana tempat ini adalah untuk menyimpan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Seterusnya, pemasinan. Pemasinan ialah kaedah meletakkan garam pada makanan supaya kelembapan pada makanan itu berkurang. Dengan kaedah ini, maka mikroorganisma kurang aktif untuk membiak. Contoh-contoh makanan yang menjalankan pemasinan ialah ikan masin dan telur masin. Pelilinan. Kaedah pelilinan ialah kaedah di mana makanan disalut dengan sejenis cecair, iaitu lilin cair untuk mencegahkan pertumbuhan mikroorganisma. Kebiasaannya, kaedah pelilinan ini digunakan pada buah-buahan untuk dieksport ke tempat-tempat lain. Ini adalah contoh buah apple yang telah diletakkan pelilinan dan tidak ada pelilinan. Pempesturan. Pempesturan ialah proses di mana makanan dipanaskan pada suhu yang tinggi dan disejukkan dengan serta-merta. Kaedah pemanasan dan penyujikan ini telah terbukti membunuh mikroorganisma yang boleh merosakkan makanan. Terdapat beberapa jenis makanan yang boleh digunakan menggunakan kaedah pempesturan ini. Kebiasaannya, susu adalah contoh bahan-bahan yang boleh dipesturkan. Bahan-bahan lain adalah seperti keju, mentega, yogurt dan juga makanan-makanan segar dari laut. Sebagai contoh, ketam ini ia dipesturkan untuk dieksport ke tempat lain. Pengguna boleh merasa makanan tersebut dengan lebih segar. Ini adalah contoh-contoh makanan yang boleh dipesturkan. Penyalaian. Kaedah penyalaian ialah kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapkannya untuk satu tempoh yang lama. Sebagai contoh, ini adalah contoh-contoh makanan yang boleh disalaikan: daging salai, itik salai, ikan salai dan pisang salai. Kaedah penyalaian ini juga menyebabkan mikroorganisma sukar untuk membiak.
dan makanan tahan dengan lebih lama. Pengetinan dan pembotolan. Proses pengetinan dan pembotolan ialah proses mendidihkan makanan, menyejukkannya dan memasukkannya dalam bekas kedap udara. Kaedah ini telah menyebabkan makanan boleh tahan selama beberapa bulan. Sebagai contoh, ikan sardin, buah-buahan dalam tin, susu pekat dan susu cair, dan sos cili. Baiklah murid-murid, daripada 11 kaedah pengawetan makanan tersebut, ini adalah rumusannya. Setiap kaedah pengawetan makanan itu ada tujuannya tertentu. Sebagai contoh, untuk membunuh mikroorganisma atau untuk menjadikan mikroorganisma tidak aktif. Baiklah murid-murid, ini adalah rumusan dalam bentuk jadual kaedah pengawetan makanan, maksudnya, tujuan dan contohnya. Apakah kepentingan pengawetan makanan ini? Kenapa pentingnya teknologi pengawetan makanan dalam kehidupan kita? Baiklah murid-murid, pengawetan makanan sangatlah penting kerana makanan yang telah ditinkan atau diawetkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya, seperti bencana alam berlaku seperti banjir. Maka, sumber makanan yang sesuai untuk diagihkan kepada mangsa-mangsa bencana ini adalah dalam bentuk yang tahan lebih lama, sebagai contoh, makanan dalam tin. Kedua, supaya makanan yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati oleh pengguna-pengguna di tempat-tempat lain atau di negara-negara luar. Oleh kerana makanan tersebut boleh disimpan dan diekspor ke negara luar. Ketiga ialah teknologi pengawetan makanan yang juga memudahkan makanan disimpan dan diangkut ke tempat lain. Sebagai contoh, makanan ditinkan, dibungkus vakum, dibotolkan. Kaedah-kaedah ini memudahkan cara untuk ia diangkut dan diekspor ke tempat lain. Dan yang keempat ialah kaedah pengawetan makanan ini juga membolehkan kita merasai sesuatu makanan itu sepanjang tahun. Sebagai contoh, buah-buahan bermusim seperti durian. Dengan adanya kaedah pengawetan makanan, kita tidak perlu menunggu musim durian untuk makan durian. Ini kerana terdapat jam durian yang telah dibotolkan untuk memudahkan pengguna makan makanan tersebut. Ini adalah contoh kepentingan teknologi pengawetan makanan. Seterusnya murid-murid, untuk meningkatkan kefahaman murid-murid dalam tajuk ini, ayo laksanakan beberapa tugasan. Tugasan pertama ialah soalan 5 A, B, C, D dan E. Cuba jawab. Soalan ini terdapat dalam buku teks muka surat 147. Seterusnya, soalan 6 juga terdapat dalam buku teks muka surat 147. Baiklah murid-murid, itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel cikgu untuk melihat video-video pembelajaran yang lain. Stay safe at home dan semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.